وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم. سهل أخلاقنا بالحلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua sihat? Sihat. Macam mana semua? Okey ke? So far macam mana kelas dekat UAE? Okey. Macam mana? Kelas SEM lah. Okey ke? Bermula macam biasa ke? Macam biasa. Ya ke? Tapi online macam biasa. Okey lah. Okey, bagus. So pada hari ni insyaAllah kita teruskan kita punya perbincangan. Okey. Teruskan perbincangan kita kepada saya rasa tajuk yang seterusnya iaitu Al-Qism Ar-Rabi' Sarful Asma'. Al-Qism Ar-Rabi' Sarful Al-Asma'. Jadi pada yang lepas kita dah tengok beberapa taksimat yang berkaitan dengan fi'il. Ada berapa, saya tak ingat ada berapa. Dan tuan boleh ni sendirilah. Boleh tengok sendiri berapa yang ada. Sekarang kita akan berpindah pula kepada taksim bagi asma'. Okey, taksim bagi asma'. Jadi siapa nak baca? Saya baca kan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa fid darin amin. Al-qismu ar-rabi'u harful asma'i. Sarful asma'i. Khat dia macam sikit. في هذا القسم ندرس موضوعات وتقسيمات صرفية للاسم وهي 6. Sarfiyatin ke sarfiyatan? صرفية. Okey. ندرس موضوعات وتقسيمات صرفية للاسم وهي 6. تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل وتقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث وتقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق والتصغير والنسب. Sama. والنسب. Okey. So kat sini kita fokus pembahagian isim. So benda ni saya rasa penting untuk kita, sepatutnya benda ni yang kita kena belajar dulu sebelum kita belajar Ajrumiyah sepatutnya. Biar bila mana kita pergi ke Ajrumiyah dan kita dah tengok istilah-istilah kat situ, kita dah tak keliru. Okey, contohnya isim mufrad, isim jamak, isim musanna, apa dia. So jamak terbagi kepada berapa? Ada jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Alright. So benda tu dalam hari tu waktu kita belajar Ajrumiyah ada sentuh sedikit,
Dan ini pun tak berapa banyak dan saya rasa antum semua pun dah ada makrifah ataupun dah ada khalfiyah. Okay. Sabaqah apa? Makrifah sabaqah ma'rifah tentang perkara ni, jadi tak panjang kan kita cerita benda ni. Benda yang dah maklum. So yang pertama kita akan tengok taksim pembahagian isim itu kepada sahih dengan mu'tal. Kalau kita perhatikan tulisan isim ni, kita kena tengok betul. Isim tulisan dia tiada hamzah. Okay? Itu al-ism. So kalau ikut pembacaan dia yang seperti kalau kita bacalah taksimul ismi kan. Dia tak ada taksimul ismi. Hamzah tu dia tak dengarlah taksimul ismi. Kemudian contoh yang lain wa taqsimul ismi ila mufradin wa muthannan. Kita akan baca wa muthannan wa jam'in. Muthannan wa jam'in. Itu sahaja. Okey, terus baca. Taqsimul ismi min haitsu sihhati akhirih wa amtilalihi ila sahihin wa shibhi sahihin wa maksurin wa mankusin wa mamdudin. Al-ismu min haitsu sihhati akhirih wa amtilalihi yanqasimu khamsata aqsamin. Al-maksuru wa huwa ismun mu'rabun maktumun bi alifin lazimatin ka'asa al-mas'a al-mustashfa. Wal mankusu wa huwa ismun mu'rabun maktubun bi ya'in lazimatin qablaha kasratun kal qadi. Wa mamdudun wa huwa ismun mu'rabun maktubun bi hamzatin qablaha alifun zaidatun kabtida hamra. Wasyabihu bis-sahihi wa huwa ismun mu'rabun maktumun bi ya'in aw wawin qablaha sukunun. Qablahuma sukunun kazabiyun dalwun. Was-sahihu wa huwa siwa ma sabaqa karajulun juz'un mas'atun qari'atun qadiyatun. Alright. Okey. Terima kasih, syukran jazilan ala qira'ah. Taqsim al-ismi min hayth sihhati akhirih wa i'tidal ila sahih wa shibh sahih wa maqsur wa manqus wa mamdud. Yang ni saya rasa benda ni semua dah maklum. So kita tengok satu persatu ke isim ni dari segi kita tengok dia punya hujung dia. Okey, kita perkataan hujung dia. Perkataan hujung tu diakhiri dengan huruf apa? Itu yang dimaksudkan kat sini. Alright. Perkataan ini dimaksud dia diakhiri dengan huruf apa? Sama ada huruf tersebut dikategorikan sebagai huruf yang sahih ataupun sebagai huruf illah. Alright, sebagai huruf illah. Jadi sekiranya huruf ataupun sekiranya perkataan tersebut diakhiri dengan satu huruf yang dipanggil sebagai huruf illah. Apakah huruf illah? Sebagaimana kita tahu huruf illah alif waw ya. Alif waw ya. So yang kita tahu huruf illah alif waw ya. Jadi maka kalau huruf tersebut perkataan tersebut diakhiri dengan huruf illah terbahagi kepada empat pecahan. Ada empat pecahan. Dan yang sahih tu satu je lah pecahan dia, itu sahih lah. Perkataan tersebut sahihah. Min haithul bina. Ataupun min haithu sihhati akhirih. So kita tengok yang pertama, al-maqsur. Al-maqsur. Wa huwa ismun mu'rabun makhtumun bi alifin lazimatin. Okey. Kalau kita tengok contoh yang bagi asa, mas'a, mustashfa, ini semua dipanggil sebagai alif maqsurah lah. Alif maqsurah. Walaupun dia ditulis dalam bentuk ya tapi dia tidak dipanggil ya.
dipanggil sebagai alif maksurah ataupun ya tak ada titik. Kalau kita bahasa Melayu, orang Melayu kita kenal dengan ya tak ada titik. Perkara ni saya minta semua untuk ambil perhatian lah. Dan dalam penulisan memang saya tekan. Kadang-kadang kalau dalam buku saya selalu jumpa rata-rata buku yang daripada cetakan Mesir, kebanyakannya rata-ratanya tidak menjaga sangat alif maksurah atau ya dengan alif maksurah. Fi, contoh pattern fi kan, fi dengan fa dengan ya tersebut tak ada titik. So kalau siapa yang tak ada satu penguasaan yang kuat tentang bahasa Arab, mereka akan keliru lah. Contohnya baqa yabqa kan. Okay, yabqa tak ada masalah, tak ada isu. Contoh lain yas'a pun tak ada isu. Apa ya? Apa tak ingat lah. Nak bagi contoh satu fi'il yang ada ya yang kat ujung ya tak ada idea lah sekarang. Yaktari. Okay, yaktari contoh kan. Iktara, yaktari. Yaktari tu, okay. Kadang-kadang kita tengok dalam buku, dia akan tulis ya tu tak ada titik. Jadi boleh mengelirukan orang. So orang yang tak tahu, dia akan baca yaktara. Sebab apa yaktara? Sebab ya kat ujung tak ada titik. Sepatutnya dibaca dengan alif lah. Dan ra tu mesti baris di atas sebab sebelah huruf yang terakhir tu adalah huruf alif. So yaktara sepatutnya, tapi tak betul. Yang betul adalah ya yaktari. Okay. So asa wa huwa ismun mu'rabun makhtumun bi ya'in lazimatin qablaha kasrah. Qablaha kasrah. Ini untuk membezakan di antara isim manqus dengan isim maksur. So isim maksur walaupun dari segi tulisan hujung dia macam ya, tapi huruf sebelumnya berbaris atas. Berbeza dengan manqus yang mana huruf sebelum ataupun huruf kedua sebelum terakhir dia berbaris bawah. Qadi, da'i. Sorry. Apa lagi selain qadi, da'i? Da'i apa lagi Okay, tak ingat, tak ada idea. Okay, seterusnya mamdud. Wa huwa ismun mu'rabun makhtumun bi hamzatin qablaha alifun zaidah. Okay, sebab itu dipanggil. Kalau kita perhatikan dari segi istilah, di antara maksur dengan mamdud. Kalau kita tengok, kenapa dipanggil maksur, kenapa dipanggil mamdud? Mamdud tu sebab dia panjang, ada mad sini. Hamra, ibtida. Nampak? Kat situ dia ada mad. Sebab tu dipanggil mamdud. Mamdud, apa yang dipanjangkan. Maksud, apa yang dipendekkan. Ni asa, mas'a, mustashfa. So, tak ada hamzah, satu hamzah kat ujung kat situ. Kalau ada hamzah kat situ dipanggil sebagai mamdud. Dia dipanjangkan. Okey, itu dari segi dia punya segi sebenarnya istilah. Kemudian kita ada syabih bis sahih, iaitu isim mu'rab makhtum biya awil waw qablaha sukun ka zabiyun dengan dalwun, dan juga sahih wa huwa siwa ma sabaq, selain daripada yang atas ni. Okey, itu secara ringkas berkenaan dengan apa yang terdapat dalam matan ni. Jadi kita akan tengok beberapa perkara yang menarik. Yang pertama antaranya kita tengok isim manqus itu sendiri. Okey, isim manqus itu sendiri. Okey, saya buka sekejap dia punya ni. Manqus, contohnya tadi kita ada al-qadi. Contohnya qadi. Ada beberapa hukum yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan perkataan ataupun berkaitan dengan isim manqus. So isim manqus sekiranya perkataan tersebut
adalah perkataan isim nakirah. Contohnya qadi. Sorry, saya tak boleh foto-foto. Ini perkara pertama yang kita nak tengok dengan isim mangkus ni. Okay. Alright. So, kat sini ada pecahan. Yang pertama, ketika mana perkataan tersebut dalam keadaan makrifah dan dalam keadaan nakirah. Ini saya rasa rata-rata ramai yang tahu. So, kita tengok pecahan pula. Sekarang kita akan fokuskan kepada nakirah. Apa yang saya nak bangkitkan ataupun isu yang cuba saya nak beritahu kepada semua adalah bila mana perkataan nakirah ini berada pada keadaan rafa', okay, ataupun pada perkataan nasab, ataupun pada perkataan ataupun dalam keadaan khafd. Khafd malam ni. Ada beberapa perubahannya. Ada perubahan yang berlaku pada perkataan tersebut. Contoh kita bagi ayat je. Akala tak best. Sebab dia ada. Kharaja qadin. Kharaja qadin. Ini nasab. Nasab. Okay. Darabtu qadiyan dengan marartu biqadin. Okey, saya rasa jelas. Kat sini, bila mana isim mangkus bila mana berada pada dalam keadaan rafa' dan juga khafad, ya tersebut akan digugurkan ataupun ya yang berada pada hujung perkataan akan digugurkan, akan dihazafkan. Alasan dia kerana apa? Kerana bagi orang Arab untuk menyebut, untuk menyebut ya yang berbaris depan dan juga ya yang berbaris bawah ketika mana ya tersebut di hujung ni, di akhir perkataan agak berat. Okay? Bagi orang Arab itu perkataan ataupun perkara yang berat bagi orang Arab. Orang Arab yang ni lah. Kita ambil ukur, kita kira daripada orang Arab yang dulu, yang asal-asal. Okay? Orang Arab sekarang kadang-kadang sebutan dia tak betul, kita lagi betul. Orang Arab. Jelas Ada persoalan ya? Saya rasa semua ni tak ada isu. Alhamdulillah. Okey. Berbeza dengan kalau perkataan tersebut dalam bentuk makrifah, so dalam semua keadaan dia akan wujudnya ya tersebut. Okey. Kharajal qadi, darabtul qadi, kharajal qadi, darabtul qadiya, marartu bil qadi. Dia ni je baris tak, tapi ya tersebut wujud. So, bila mana kita menceritakan tentang isim, jadi secara tak langsung
Okey, bila mana kita menceritakan tentang isim secara tak langsung, fa'il tu dah terkeluar lah. Kita tengok bejap dia punya isim mu'rab. Nah, isim mu'rab. So, sekiranya kita jumpa perkataan, contohnya perkataan alladhi. Alladhi. So, alladhi ni, boleh tak kita kategorikan perkataan alladhi sebagai isim manqus? Agak-agak boleh tak? Kenapa tak boleh? Huruf asal. Nak kata kalau sebab al-lazi ni tak boleh dikategorikan sebagai isim maksur sebab huruf asal tak kena. Sebab qadi pun ya tersebut adalah ya yang asal, bukannya ya yang tak ni. Maksudnya bukan ya tambahan, bukan zaidah. Ya tersebut asliah. Sebab apa? Agak-agak kenapa al-lazi? Okey, kalau kita tengok kalau kita tengok al-lazi ni isim ya isim. Tengok takrif kan? Kalau kita tengok takrif dia isim ya isim. Dah betul. Okey, dah kena dah dia punya syarat pertama dia isim. Dia bukan fa'il. Kalau fa'il confirm dah terkeluar. Dan kemudian dia cakap apa? Dia cakap qablaha yang mana huruf tersebut atau perkataan tersebut diakhiri dengan ya lazimah. Ya lazimah. Betul lah ya lazimah dah ni. Dah betul lah ya ni. Memang dah ada ya. Dan juga huruf sebelum dia mesti baris bawah. Okey, semua ciri-ciri dah cukup. Tapi kenapa al-ladzi ni kita tak boleh kategorikan dia sebagai isim manqus? Kenapa? Ahsan. Sebab tu. So, kita kena tahu isim tersebut isim mabni ke isim mu'rab. So, kalau mabni, tak boleh lah. Mabni tak boleh. Sebab dia ni isim mabni. Jadi, disebabkan dia isim mabni secara tak langsung terus tolak. Itu yang pertama. Kemudian, kemudian, okey. Saya tulis dah. Alright. Iltaqaitu bi akhika. So, kita punya syahid ataupun apa yang kita nak bincang adalah perkataan akhika. Perkataan ini boleh tak kita kategorikan dia sebagai isim manqus? Boleh tak? So, kita tengoklah. Dia punya takrifan dia apa? Isim manqus tu yang pertama isim mu'rab. Ya dah, mu'rab. Okey, isim mu'rab betul dah mu'rab. Dan kedua dia dia ada ya. Okey, ya. Kemudian dia juga huruf sebelum dia berbaris kasrah. So, kenapa? Jadi, agak-agak boleh tak kita nak kategorikan perkataan ini sebagai isim manqus? Boleh tak? Dengar tak? Halo? Oh. Macam mana? Sorry? Alamak, tak pasti tak. Tak apa. So, kat sini, sebab itu, kalau kita tengok dia punya, Allahumma salli, dia punya ta'arif, dia tak apa, ya lazimah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ya lazimah kat sini? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ya lazimah? Yang dimaksudkan dengan ya lazimah ni adalah ya yang memang berada pada setiap masa dengan perkataan tersebut. Okey. Maksudnya apa? Alright.
Saya padam balik. Perkataan akh ni tergolong daripada asma' al-khamsah. So asma' al-khamsah dia berubah huruf yang datang selepas huruf kha ni. Kalau dalam keadaan rafa', huruf waw. Dalam keadaan nasab, huruf alif. Dalam keadaan jar ataupun khafad, huruf ya. Jadi ya yang datang dalam keadaan jar ni, dia bukanlah satu ya yang lazimah. Dia hanya muncul ketika mana pada huruf jar sahaja. Okey? Berbeza dengan perkataan qadi, walaupun ya tersebut tidak ditulis, tapi sebenarnya ya tersebut ada. Walaupun ya tersebut tidak disebut, okey, ya contoh perkataan marar tu biqadin, ya tak ada. Marar tu biqadin, ya tak ada. Tapi macam ni kita tahu sebenarnya ada ya? Baris ni. Okey, baris bawah tu yang menjadi indikator bahawa sebenarnya ada ya kat hujung tu. Ada ya kat hujung tu. So ya tersebut sebenarnya ya lazimah, dia melazimi perkataan tersebut. Walau apa jua keadaan sekalipun. Cumanya kadang-kadang dia tidak disebut, itu sahaja. Sebab tu dia panggil mangkus. Dia nakas, dia jadi nakas ketika mana dia dalam beberapa situasi. Itu dia. Jelas Alright. Okey, seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan syabih bis sahih? Saya faham apa yang dimaksudkan dengan syabih bis sahih, walaupun kita berapa ramai saja ni. Okey. Tapi kalau boleh biar ni lah, biar dia ada ni lah, komunikasi dua hala. Apakah yang dimaksudkan syabih bis sahih? Ada siapa boleh teka tak agak? Okey, itu dari segi sana. Okey, Tak, tadi tak jelas apa ni. Awak cakap tadi macam dia suara sekat-sekat. Macam mana? Okey. Dari sudut mana yang menyerupai itu? Maksudnya? Menerima tanwin. Okey. So, betul. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan syabih bis sahih. Asalnya kalau kita tengok dia punya istilah, kalau kita takrif dia. Takrif dia apa? Saya tengok balik takrif, tak ingat. Takrif dia cakap kat sini syabih bis sahih isim ma'ruf makhtum, nampak? Makhtum. Isim yang mana hujung dia adalah huruf ya dengan huruf waw. Kalau kita tengok huruf ya dengan huruf waw ni huruf apa? Huruf illah. Sudah pasti ataupun sudah tentu dia tergolong dalam salah satu daripada kelompok isim yang diakhiri dengan huruf illah. Tetapi kat sini ada dia punya trik, bukan trik lah, dia punya pengecualian, exceptional. Sebab apa? Sebab sebelum perkataan akhir itu adalah berbaris sukun. Okay. Bila mana sebelum perkataan baris tersebut baris sukun, perkataan tersebut walaupun dia huruf illah tetapi dia akan menerima apa? Akan menerima baris. Dia akan menerima apa? Baris. Contohnya zabyun. Contohnya kharaja zabyu. Okey. Akaltu az-zabya.
dia setiap baris tu akan muncul. Okey. Dan marartu bizabi. Contohnya. Itu contohnya. Dalmu maksud apa dalmun? Dalmun maksud dia apa? Gayung. Zabiun. Rusa. Lebih kurang lah. Zabiun rusa. Okey. Itu berkaitan dengan syabil sahih dan sahih ni semua dah tahu. Okey, semua dah tahu. Alright. Tengok Ustaz sebelah pula. Terus. Cuba nak baca. Boleh. Yabidu. Yabidu. Yalidu wa yabidu. Yabidu. Alright. So yang ni syukran ala qiraah. So kita teruskan pembahagian kedua pula daripada tazkir dengan taknis ila mudzakkar wa muannas. Yang ni saya rasa semua dah maklum. Cumanya bila mana kita nak menentukan perkataan tersebut, adakah perkataan tersebut muannas dengan mudzakkar itu kadang-kadang menjadi satu kekeliruan buat kita. Okey, kenapa ada kekeliruan? Okey, mari kita tengok. So, apa yang disebut kat sini? Al-ismu min hayth tadhkir wa ta'nis yang qasimu ila mudzakkarin wa muannas. So, kat sini dia pakai pula yang qasimu ila. Sebelum ni tak ada pun pakai yang qasimu ila. Tak faham. Wa yumayyizu al-mudzakkara 'anil muannasi asya'u kathiratun. Asya'u kathiratun. Kadhamiri wasmil isyarati wat tasghiri wan na'ti. Okey. Untuk membezakan di antara ada beberapa perkara yang dengannya kita dapat membezakan muzakkar dengan muannas. Contohnya dhamir, kata ganti nama diri, ataupun isim isyarah, ataupun tasghir, ataupun na'at. Kita akan tengok benda ni.
Wa Zaidun al-alimu wa hiya Hindun al-alimatu. Nampak? So dhamir Zaidun tu lah, itulah. Al-alimu adalah na'at. So contoh untuk tasghir tak ada kat sini. Yang isim isyarah wa hiya Hindun al-alimatu. Okey, ini yang membezakan. Okey, kalau kita tengok kat sini contoh ni, mana kita tahu perkataan Zaidun ni adalah muzakkar, ada dia punya beberapa dia punya indikator dia. Yang pertama dari segi dhamir dia dan juga dia punya na'at. Begitu juga perkataan Hindun ni, dhamir dia dengan na'at dia. Itu yang menguatkan lagi perkataan tersebut sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Jadi kita tengok fal ismu muzakkar huwa ma kana musammahu muzakkar. Muzakkar, apa yang kita panggil dia muzakkar, wa huwa naw'an. So ini kita tengok muzakkar dari segi makna dan juga lafaz. Maksud dari segi makna tu apa? Dari segi makna, contohnya Zaidun. Zaidun, yang first kita tahu Zaidun secara lafaz Zaidun ini tidak membawa apa-apa alamatut ta'nis. Tak ada apa satu pun tanda-tanda ta'nis. Jadi secara lafaz, perkataan Zaidun ini adalah perkataan lelaki. Dan dari segi makna pun Zaidun ni memang seorang lelaki yang bernama Zaidun. Ataupun Zaidun ni nama yang diberikan kepada orang lelaki. So dari segi makna pun dia, dari segi lafaz perkataan tu pun, dia akil pula. Akil pula. Kenapa kita kata akil ini adalah kalimah muzakkar ataupun perkataan muzakkar? Kerana dari segi lafaz dia. Dari segi lafaz dia, perkataan tersebut tidak membawa apa-apa satu tanda keperempuanan. Itu. Okey, itu. Kemudian yang kedua pula, dari segi makna dia adalah lelaki tetapi lafaz dia muannas. Contohnya Hamzah, ulama dengan Jarha. Okey, Jarha. Jarha ni nama orang ke? Kenapa dia cakap makna pula? Okey. Alright. So, Hamzah, kita tahu Hamzah ini kalau kita tengok dari segi lafaz lah. Kita akan mula-mula sekali kita tengok lafaz tu. Lafaz ini kita tengok dari segi lafaz, perkataan Hamzah ni ada dia punya alamat ta'nis iaitu ta marbutah. Kita akan tengok alamat ta'nis nanti kita tengok kat bawah. Ulama punya alamat ta'nis ada, Jarha pun ada alamat ta'nis. Tiga-tiga. Tapi dari segi makna pula, Hamzah merupakan nama yang diberikan pada seorang lelaki. Sebab tu kat sini dia masih lagi Hamzah ini adalah lelaki. Kalau macam ada, kalau kita tengok, kalau nanti kita akan tengok bawah-bawah ni, kita akan bincang lebih lanjut lagi. Ulama pun sama. Ulama merupakan jamak kepada alim. Okey, jamak kepada alim. Tetapi perkataan tersebut ada tanda ataupun ada alamat ta'nis. Itu saja. Dari segi lafaz seakan-akan muannas tetapi dia bukan muannas, dia adalah muzakkar. Jarha pun sama. Jarha adalah jamak kepada muzakkar. Apakah perkataan jarha? Jarha ni jamak kepada apa mufrad kepada jarha? Cuba tahu. Apa agak-agak? Jarha tu jamak kepada apa? Macam mana? Jarihun. Jamak kepada jarihun, betul? So jarihun adalah orang sakit, lelaki lah. Sebab tak ada alamat ta'nis. Tetapi dia punya jamak dia, jarha, ada alamat ta'nis. Tetapi dari segi makna dia masih lagi bermakna untuk
lelaki. Itu maksudnya. Okey, seterusnya isim muannas wa ma kana musammahu muannasan wa huwa naw'an, sama juga naw'an mustanal makna wal lafaz Fatimah, Hubla, Hasna. Dan juga muannas makna mudzakkar lafaz Hind wa Taliq. Ada contoh hamil. Alhamdulillah. Sorry. Taliq ataupun hamil. So muannas makna dengan lafaz kita tahulah Fatimah itu nama kepada seorang perempuan dan dia juga ada alamat ta'nis. Hubla pun sama, Hasna pun sama. Muannas pula macam mana? Nanti kita akan tengok ke bawah ni. Nanti ada nanti kita akan tengok. Okay. So, muannas yang kedua pula, dari segi lafaz dia kita nampak Hindun ni macam apa nama dia muzakkar dari segi lafaz. Tetapi dari segi penggunaan, dari segi makna je, Hindun ni merupakan nama kepada seorang perempuan. Sebab tu kita kena pakai hadihi Hindun. Ataupun hiya Hindun. Akalat Hindun. Macam tu. Tapi contoh macam Hamzah tu. Hamzah tu ada yang cakap boleh juga kita pakai akalatil Hamzah. Dia macam ni sikit lah. Macam pening sikit. Dibenarkan atas sebab apa? Atas sebab dari segala lafaz dia. Lafaz tersebut adalah lafaz mu'annas. Contoh ada yang cakap, tetapi kita jangan pakai akalatil Hamzah lah. Kita pakailah akalah Hamzah. Kemudian taliq dengan hamil. Ada yang kata apa-apa sifat yang tidak terdapat pada lelaki, okey. Tidak terdapat pada lelaki, kita tak perlu nak zahirkan dia punya ta marbutah. Contohnya hamil. Okey. Lelaki adakah yang hamil? Memang ada lelaki yang hamil, tetapi tak tahu bila nak keluar. Okey. Tapi perempuan yang hamil, kita tahulah bila keluar 9 bulan, insya-Allah keluar. 9 bulan lebih lah, dekat 10 bulan. Okey. Lelaki, entah. Kadang-kadang saat-saat nampak 5 bulan, tiba-tiba nampak macam 2 bulan je hamil ni. Tiba-tiba jumpa sekali lagi macam dah 10 bulan. Dia macam tak konsisten kehamilan dia. Alright. Itu dia, apa yang dibicarakan kat sini. Kemudian kita akan tengok pula muannas min haitsul haqiqah wal majaz. Hakikah dan majaz. Ada dua. Muannas haqiqi dengan muannas majazi. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hakiki majazi ni? Yang dimaksudkan dengan hakiki dan majazi ni adalah mana-mana perkataan muannas yang kita tengok dari segi karakter dia, kita tengok daripada ciri-ciri dia yang boleh melahirkan dan yang boleh bertelur. Yang boleh yabid ni maksudnya bertelur. Okey, yabid ni boleh bertelur. Naqah ni saya tak tahu lah. Unta ni bertelur ke melahirkan anak saya tak pasti. Okey. So Fatimah ni boleh melahirkan anak. Majazi pula adalah yang tidak boleh melahirkan anak dan juga tidak boleh bertelur. Tetapi perkataan tersebut mempunyai alamat-alamat ta'nis. Sebab itu dikategorikan sebagai muannas, tapi dia punya pecahan lagi muannas tu. Okey, muannas yang majazi. Atau muannas yang hakiki. Dia dalam perbincangan buku-buku pun banyaklah. Nanti kalau jangan terkejutlah kalau kita baca lagi untuk tengok mendalam kalau kita tengok lebih detail sikit. Jangan terkejut kalau kita apa benda hakiki, apa benda majazi ni adalah paling pandai lah. Okey. So ini yang dimaksudkan kan muannas hakiki dengan muannas majazi. So taknis, sekarang kita tengoklah perkara yang seterusnya. Taknis ni ada tiga tanda. Iaitu yang pertama taknis ni biasa. Ruqayyah, Zahibah. Okey. Yang kedua alif taknis al-maqsurah.
alif at-ta'nis al-maqsurah dengan alif at-ta'nis al-mamdudah. Ingat apa yang saya maksudkan dengan maqsurah dengan mamdudah tu? Maqsurah tu Salma. Okey, asal harja asal jarha ni. Jarha, Salma. Okey, ini yang dia panggil sebagai maqsurah alif tu. Alif maqsurah. Alif mamdudah pula hamra. Okey. Asdiqa. Sebab tu asya' tu kita baca sebagai dia asya' ni perkataan macam ada kalau baca dalam buku saraf ni ada yang bertanya kenapa asya' ni mamnu' min as-sarf. Ada yang kata sebab dia ialah yang pertama sebab dia ada alamat ta'nis iaitu alif ta'nis mamdudah dan apa lagi dah tak ingat dah apa. Ada perbincangan panjang asya' ni antara perkataan yang perbincangan dia panjang sikit. Itu. Okey. Okey. So ada apa soalan je? Setakat ni? Tak ada Yang lain macam senyap je? Tak ada kot Okey. Untuk soalan yang Arif bagi pada minggu lepas pasal yang tu, yang mana? Saya pun macam mana nak jawab soalan tu. Cuba ulang balik soalan dia macam mana? Saya pun yang ni tak ingat dah. Saya ingat Arif ada tanya soalan minggu lepas. Pasal yang Arif tanya, biasanya kita tahu bahawa fi'il muta'addi sahaja yang akan ditukarkan kepada mabni majhul. Fi'il lazim pun, fi'il lazim tak. Okay. So yang tu saya memang ada dalam buku pun saya check balik memang ada dia tulis fi'il lazim tidak terlibat dalam mabni majhul. Tapi kalau kita contoh ni julisa fil bait, julisa al-yawm. So jalasa kan fi'il muta'addi kan. Fi'il lazim. So yang boleh kita conclude kat sini adalah secara asasnya dia punya nulis yang basicnya kita tahu bahawa fi'il muta'addi terlibat dalam perubahan daripada mabni lil maklum kepada mabni lil majhul. Tetapi ada beberapa perkara yang ni dipanggil sebagai syabih. Syabih apa ada istilah dia. Dalam beberapa perkara naibul fa'il tersebut tidak terdiri daripada maf'ulun bih. Tidak terdiri pada maf'ul bih. Contohnya ada zaraf, ada jar majrur, ada maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni ada juga yang istilahkan dia sebagai masdar. Okey. Masdar yang dipanggil kat sini, dia ada masdar pun ada golongan dia. Masdar sama ada masdar tersebut kita panggil sebagai masdar mutasarrif dengan masdar ghair mutasarrif. Contoh masdar ghair mutasarrif ni adalah subhanallah contohnya kan. Subhanallah, kenapa dia panggil tidak mutasarrif, ghair mutasarrif? Sebab subhanallah ini masdar yang datang dalam satu keadaan saja. Okey. Berbeza dengan julus. Julus adalah masdar yang datang dalam banyak bentuk. Maksud banyak bentuk tu apa? Dia boleh jadi julusun, okey, dia boleh jadi julusan, boleh jadi julusin. Nampak ni baik maksudnya. Okey. Masdar yang boleh jadi fa'il adalah masdar yang mutasarrif dan juga yang khas yang kita tahu. Yang dia tidak dia tidak mubham, dia khas. Okey. Contohnya macam itulah julusun tawil. Dia jadi maklum ni, julusun tawil sebab dia ada Allahumma salli dia punya sifat kat situ. So sifat kat situ secara tak langsung dia telah mengangkat mubham ataupun ibham. Apa yang ragu-ragu. So satu duduk yang panjang. Lebih kurang macam itulah. Okey, jelas Boleh? Okey. Ada persoalan lagi? Tak ada. Macam mana? Okey. Okey. Kalau tak
Ada, jadi saya rasa kita berhenti, minta izin berhenti awal lah dengan pihak pengajuk. Okay. So saya rasa kita berhenti sampai sini saja. Terima kasih pada yang sudi melapangkan masa pada malam ini. Esok pagi saya rasa saya tak dapat. Serius saya tak dapat sebab banyak perkara nak kena uruskan. So memang kalut sikit 2-3 minggu ni. Tak mahu sangat. Memang saya kalau boleh memang nak laju je. Kesian asyik tunda tak best. Nanti dia punya momentum semangat tu dia dah hilang. Alright, so terima kasih banyak pada yang hadir. Apa yang kurang itu datang pada kelemahan saya sendiri. Apa yang baik itu datang pada Allah SWT. Semoga antum semua yang hadir pada malam ini dapat something. Okay? Dapat something insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.